Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ketika ini saya berada di daerah Temburong untuk bersama dengan seorang peminat tanaman bunga hiasan. Kalau anda dapat lihat di sini juga banyak koleksi bunga caladium ataupun bunga keladi. Dan di sini memang boleh dikatakan agak popular tempatnya, iaitu Cot Permata Hijau. Jadi saya akan bersama dengan tenaga pengajar kita ini. Jadi mari. Aktiviti menanam bunga hiasan di halaman rumah sememangnya menjadi trend pada masa kini. Bunga-bunga hiasan yang ditanam itu bermacam jenis dan beraneka bentuknya. Yang pastinya, halaman rumah yang dihiasi dengan tanaman bunga itu akan kelihatan lebih cantik dan sejuk mata memandang. Personaliti ini merupakan seorang tenaga pengajar yang bertugas di Sekolah Rendah Batu Apoi Temburong yang akan mengongsikan pengalaman dan maklumat tentang kegiatan beliau menanam bunga hiasan di halaman rumahnya. Untuk kesempatan kali ini, kami berkunjung ke rumah salah seorang peminat tegar koleksi tanaman bunga jenis dedaun. Sebaik sahaja singgah di rumah beliau, kelihatan bunga-bunga hiasan yang segar di kawasan rumah beliau. Di sudut hadapan halaman rumah ini, terhidang sebuah lanskap yang dipenuhi dengan bunga-bunga jenis daun yang berwarna-warni dan menarik. Bunga-bunga ini kelihatan segar dan disusun mengikut cita rasa pemiliknya. Walaupun lanskap direka dengan sederhana, namun cukup menarik perhatian untuk menikmati keindahannya dengan daya kreativiti yang menarik. Baik, Cikgu. Jadi kalau saya ingin mengetahui juga sejak bila ni bis Cikgu mula menanam ni? Okey, menanam tanaman-tanaman ni, tanaman hiasan ni basically kan setahun lebih sudahlah dari since kita ni first COVID, gelombang COVID pertama sampailah anilah. So macam kan cuba-cuba saja menambahkan melawak-lawakkan kawasan. So alhamdulillah diorang pun membagi kerjasama tumbuhan-tumbuhan ni. So nampaklah jual hasilnya alhamdulillah. Dan saya agak terkejut sebenarnya. Rupanya dari tahun 2020. Yes. Setahun mengambil masa setahun lebih saja. Dapat sudah mengumpul banyak cumannya. Alhamdulillah. Dan juga Cikgu, kalau kita ni melihat tanaman-tanaman bunga ni sudah pasti memang banyak pelbagai nama. Yes. Ini anthurium. Ini saya lihat lebih kurang. Okey, tapi so, sama kita masa kalau bis kita dapat lihat ni tadi kan, usulnya sama saja. Usulnya sama. Tapi kalau macam lama sudah kita into this tanaman hiasan ini untuk tumbuhan ini, pasti kita ni tahu apa perbezaan dia nampak tu. So macam contoh kalau ni saja ni tadi regal. Kalau ni magnificum verde. Magnificum. Ya, magnified lagi besar. So ini macam ni crystal hop. So ia bermacam-macam lah, macam kereta. Kita ni tekan macam sebuah kereta tu ya sama jenis tapi lain dia punya macam ni keluarannya lain keluarannya. Tapi daripada keluarga yang sama. Keluarga yang sama. Jadi kalau daripada keluarga yang sama ni, cara penanamannya sama lagi. Kurang lebih sama lah tu. Kurang lebih sama. Kalau anthurium ni penjagaannya. Dia punya tanah ni macam ni, media ni macam ni. Kalau keladi lain lagi. So we'll explain lagi kalau tu tanya saja. No worries. InsyaAllah ini share ilmu lah. Betul, kita share ilmu pengetahuan dari segi penanaman lah. Yes. Jadi kadang-kadang lain orang, lain cara teknik penanamannya. Jadi mungkin Cikgu boleh kongsikan lebih terperinci. Sebab saya tahu Cikgu memang meminati bunga caladium. Sebab tadi depan-depan itu pun keladi, bunga keladi tu. Okey. Kalau anak kita ke depan belakang ya. Boleh. Right. Okey, seperti yang dapat kita lihat area sini mostly aku simpan keladia. Ini tak kisahnya awal. Pasalnya keladia ni tah yang membuat aku start meminati tanaman hiasan ini. Pasal awal-awal di mana aku dapat keladia ni awal-awal aku dapat dari hutan. Dari hutan. So it's just a simple keladi yang warna putih lah namanya. Dorang masa ni macam-macam lah namanya. Dorang panggil masa ni White Christmas. Asalnya yang di sana pulang tu dia punya noto. Kadang-kadang lah aku lihat kan. Okay. So kisahnya cuma itulah mula-mula jalan di Taman Herba. Kan arah sekolah kami ni ada area sekolah, ada Taman Herba. So ada tumbuh keladi warna putih. Dorang panggil entahlah antara kami keladi bunian je dorang. Pasal dia it's so putih, so white, so pure. So macam
ni kami nyangku lawa je, so ambil satu. Dan ambil satu, postkan ke social media. Dan sudah ada social media, ramai yang kelawaan kan, ya boleh berapa, ada kita jual kan, macam ada sambutan je kan. So ngam ada taman itu memang banyak lah dia tumbuh liar. Kalau dia ni mudah tumbuh kan. So dari sana dia macam meriah ada sambutan atau digambar lagi itu tambah dia. Ingat White Christmas ini sejak dia ni jenis rupanya banyak sebenarnya. Banyak melarat sampailah ia tersudah ni. Ani pun walaupun dia keladi kampung, orang panggil S of Heart lah yang ini. Walaupun dia keladi kampung, tapi memang kata orang kalau sudah ia rimbun memang cantik lah. Memang cantik. Dia punya itu. Dan Joci gua sebenarnya tanaman hiasan ini, tumbuh-tumbuhan hiasan ini memang majoritinya berasal daripada hutan. Yes. Dan tanaman daripada hutan itu boleh jadikan sebagai tanaman hiasan. Sebenarnya bagi mereka yang pencinta bunga, mereka dapat menilai, dapat menilai akan keindahan bunga tersebut. Dan juga kalau kita lihat juga bunga keladi, saya dapat rasakan, bukan saya dapat rasakan, tapi kita dapat lihat secara nyata yang mana bunga keladi ini dalam satu tahap itu jadi trend. Tiba-tiba ia sangat famous, sangat popular. Jadi mungkin juga boleh kongsikan macam mana benda tu boleh berlaku. Ya takkan macam kalau sebelum keladian ni kan memang dulu kita ni macam anthurium yang boom dulu. Betul. Tahun 2007 sampai ada yang berjual beribu-ribu lah. So masa ni trending keladi. And ini now bertukar lagi trendingnya, monstera lagi sama philodendron. So keep on, tapi masih pecinta untuk keladi tu masih ada. So that's why tak macam-macam lah macam ni. Aku pun dari keladi melarat ke anthurium. Then after that ke philodendron. So jadinya ikut trending masa ni lah, as you said tadi, ikut trending. So ikut masanya, ikut zamannya tu juga. Kegemilangannya tu lah. Betul, kegemilangannya. Jadi kalau saya bezakan antara bunga keladi dan anthurium, saya rasa bunga keladi lebih mempunyai banyak warna. Jadi macam mana cikgu boleh tertarik dengan bunga jenis anthurium? Okey. Kisahnya ni panjang ni. Kalau macam keladian ni ikut musim. Kalau waktunya akan berbunga, ia akan berbunga. Kalau sudah waktunya macam kata orang dormant, macam dah lagi mengeluarkan daun, ia akan rehat untuk sebulan 2 bulan tanpa tumbuh lah. So jadinya aku ngalih saya menjaga, cuba yang lain lagi. So anthurium walaupun lama-lama dijaga, ia tetap akan mati punya daun, kecuali ikutlah penjagaannya lagi. Ikut penjagaannya. Menghias halaman rumah dengan tanaman bunga-bunga tertentu juga memerlukan daya kreativiti masing-masing. Bagi personality Skop minggu ini telah mendekorasikan bunga-bunga hiasan beliau dengan meletakkan pada pasu-pasu bunga yang bersesuaian dan menarik. Kebanyakan pasu-pasu bunga yang digunakan bertemakan warna putih keseluruhannya dan ada juga terdapat ukiran bunga berwarna biru pada pasu-pasu tersebut. Pemilihan warna putih menampakkan kebersihan dan serasi dengan warna daun-daun bunga yang ditanam. Bagi menyemarakkan lagi, suasana keindahan bunga hiasan dijadikan lanskap yang sederhana luas tetapi menarik hati memandangnya. Dalam lanskap itu diletakkan beberapa biji pasu bunga hiasan mengikut kesesuaiannya, tetapi terdapat juga bunga yang ditanam di atas tanah dalam lingkungan lanskap tersebut. Selain itu, rumah ini juga dihiasi dengan dekorasi tersendiri yang bersesuaian serta menarik untuk meletakkan bunga-bunga hiasan beliau. Saya lebih kenali ni bunga tanaman ini. So saya pernah nampak di hutan. Okey. Orang galar ia snakehead, kepala ular. Kepala ular. Tapi ada yang panggil juga kepala rusa. Kepala rusa. Macam-macam lah orang kita ni manggil kan. So itulah tapi kalau secara saintifiknya macam ada namanya sendirilah. Namanya kalau sendiri. Kita bandar-bandar kata ni macam into this plant kan. Macam ni namanya Polly atau Amazonica, macam-macam lah. Tapi ini menarik. Dia dapatnya hijau. Belakangnya macam warna a bit purple. Ungu, keunguan. Yes. Amat menarik sekali. Dan adakah ni anak-anak bunganya ni yang cikgu kalau ni semua dari kalau kita dipanggil dari umbinya itulah. Memang dari umbinya semua dari damit. Tapi ni ada yang kubali juga dan ada yang macam kan saya kalau yang bunga macam mana ni tahannya sekejap, satu mati, satu tumbuh lagi. So ikut nasib lah cuma tu. Kalau lama hidupnya. Kalau lama. Tapi ni golongan alocasia bukan keladi. Dan yang menarik juga di sini cikgu, ada penjaga ni tangan. Kalau tu supaya orang dah boleh pegang bunga. Ada. Tapi saya tertanya-tanya juga, selain daripada bunga ada juga binatang ni. Yes. Memang kita
selain daripada tumbuhan, aku mau ya konsep atau a bit kata orang macam cat permata hijau tu is not fokus untuk tanaman saja, tapi ya flora dan fauna lah juga. Flora dan fauna. So ni ngam ada Kubali dulu, so bearded dragon. Kong pai saya sini ngam ada ni, jadi kata ya part of hiasan lah. Part of Nampak menarik sekali Auda ya, bukan sahaja mengekalkan flora, tapi malahan ada juga lah binatang-binatang peliharaan yang menarik sekali. Jadi di sana juga kita dapat lihat kreativiti Cikgu Chot, Chot Permata Hijau. Iaitu di mana menggunakan barang kita semula sebagai pasu. Yes. Ni. So sayangkan kalau kita ni lepas minum apa, biasanya kita just buang saja dan tanpa akan dibuat. So since aku tahu macam ada pasal plan ni kan, ini adalah kira fotos, ia punya namanya fotos lah, kira yang jenis menjalar. So they need, kalau kan mau hidup, rendam ya dalam air, lakas hidup. Oh, rendam ya dalam air. Compared to simpan terus dalam arah tanah, ia lambat hidup. So kalau dalam air kita ni dapat lihat kenapa digunakan balik. So kita ni dapat lihat ada akarnya. So that means kalau ia ada akar, artinya ia sehat dapat tumbuh. Bagus. So macam itulah. Betul. Jadi selain pada penggunaan botol-botol, bagi mereka yang mengetahui akan bunga-bungaan ini, ada bunga-bunga yang sesuai digantung pada pasu. Maksudnya arah pasu yang digantung atau. Jadi mungkin boleh kongsikan jenis-jenis tanaman yang ada pasu. Ya, ini sama ni, kurang ini sama spesies ni kurang. Makanya ini yang sudah stable, sudah akarnya. Dia saya simpan dalam pasu yang ada tanah dalamnya. So ini kira part of the decoration dah untuk santai-santai di sini. So jadi tak ilham. Kan di bawah ni ia rumah setingkat. Awal-awal dia blank kan ni. Kosong. Sekarang sudah dipenuhi dengan tanaman hias. Tanaman hias pun simpan tak kurusi di bawah ni. So, jadi kan dia part of lah kira santai, relax from work and everything lah cuma tu. Dan juga Auda, bunga-bunga yang sesuai digunakan ataupun ditanam pada pasu yang bergantungan ni adalah bunga-bunga yang tumbuh merimbun ke bawah. Merimbun ke bawah. Ia akan bila semakin rimbun, ia akan menunduk ni ke bawah. Itu yang paling sesuai. Tapi kalau sekiranya bunga yang tumbuh mekar ke atas seperti keladi, dia tidak sesuai untuk digunakan pada pasu gantung. Ya, gantung. Ikutlah yang kalau yang bergantung namanya yang menjalar lah, yang menjalar ke bawah. Itu paling sesuai. Dan cikgu ada mengatakan tadi mengenai dengan tanaman hiasan ini ada kondisinya yang memerlukan cahaya matahari. Ada yang hanya memerlukan beberapa peratusan cahaya matahari saja. Jadi macam mana cikgu boleh mengetahui tentang perkara itu? Mungkin cikgu boleh kongsikan dari mana cikgu belajar. Okey, so setiap pecinta tanaman mesti tahu ada menggunakan paranet ya. Seperti kita lihat ada paranet ane. Ya, aku simpan ini untuk kata orang, kalau ini paranet ini ya dalam 50 ke 70% ya receive matahari kan, walaupun kita ni direct ke arah matahari tapi rasanya dah terlampau panas. Rasa limbu masih limbu. So sesuai lah dia punya sesuai dengan ada some plant tu memerlukan cahaya yang cuma tu saja. Macam yang bawah rumah dia memerlukan cahaya matahari langsung tapi just cahaya dari siring ataupun should be okay. So ya tak mesti ikut pengalaman lah. Ikut macam mandi kalau ya mengangus artinya dengam di sini pindah lagi. Jadi cikgu memang orang cuba-cuba ataupun cuba-cuba dulu. Kita ni belajar daripada kesilapan yang kita ni buat. Kalau dulu kembali ampai saja, tahu-tahu mati. Dah tahu, so tanya kawan kenapa ia mati. So kita ni belajar dari sana, lihat YouTube kenapa ia boleh. So ya slowly akan mengajar kita ni. So dari sana jadi expert lah kita ni perlahan-lahan. Jadi expert alhamdulillah. Yang penting dalam penjagaan bunga ni memang betul seperti cikgu kongsikan, kita ni mesti mengetahui akan kondisi persekitarannya. Tepat sekali. Bukan saja fokus ada ia punya tanah lah. So ia punya cuacanya pun juga. Kelaziman di kalangan peminat bunga hiasan menjadikan bunga tersebut sebagai penghias rumah masing-masing. Mereka akan memilih jenis, bentuk, warna dan nilai estetika bunga-bunga yang mereka pilih sebagai bunga hiasan. Ada setengah mereka tidak mementingkan kuantiti bunga hiasan yang akan menjadi penghias rumah, tetapi mereka akan lebih menumpukan kepada kualiti bunga itu sendiri. Walaupun harga bunga pilihan mahal bagi sesetengah orang, tetapi mereka akan mementingkan kepelbagaian fungsi bunga hiasan itu sendiri. Selain sebagai penghias rumah, harum wanginya, cantik bentuknya atau warnanya, bunga hiasan ini boleh menjadi bahan terapi kepada penggemar bunga itu sendiri. Cikgu sungguh kreatif. Anda juga kira belajar daripada
melihat daripada surrounding. Oh, surrounding. So macam sebagai saya ni seorang guru kan. So need something yang menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa, betul sekali. Kerana tugasan dan memang amat orang memberi bebanan lah. Tapi dengan melihat bunga-bunga ni sudah pasti menenangkan jiwa. Memang. Baik cikgu, kalau boleh dikongsikan berapatah kita belanja ni? Bagi saya sangat menarik. Actually kalau perbelanjaan adalah terlampau kata orang kalau menghias-hiasan ni adalah terlampau mahal lah. Macam contoh kainan ni saja, it's just RM1 semeter saja. RM1 semeter so why saja. not kenapa perlu kita ni berbelanja besar kalau boleh kita ni jadikannya a bit kreatif kan? So alhamdulillah dah je lah banyak belanjanya. So berbandingkan membeli bunga, lagi mahal membeli bunga bandingkan hias. So tapi lama-lama hasil daripada kata orang membeli anak keladi apa tu kan? Dari sanalah duit dari sana tu membagi kita ni saya peluang untuk memusingkan lagi duit jualan itu. Betul sekali. At the same time mencantikkan suasana and menambahkan collection. Betul. Tapi yang saya suka je cikgu, cikgu memanfaatkan setiap ruang. Walaupun saya boleh katakan agak terhad, tetapi ni orang cikgu memanfaatkan setiap ruang itu dengan benda-benda yang menarik seperti tanaman hiasan, kemudian hiasan daripada kerusi tempat berehat pun ada. Jadi ni orang lebih siok kita ni menjaga bunga-bunga itu. Ya takkan masjid macam kalau saya sendirian ya, macam kalau sudah dihias satu ruang atau melarat dia lagi. Idea lagi tu kan dibuat. Sentiasa ada. Bukan saja ini kami lagi buat awal-awal dia cuma kerusi kosong saja ni, tidak ada cushion. Rumah cikgu ni lokasinya bersebelahan dengan sekolah. Ya. Jadi rahmatlah jua. Jadi baginda ibu bapa anak murid tu melihat akan keindahan cok permata hijauan ni, macam mana diorang punya feedback ataupun diorang punya pendapat ke perkongsian daripada diorang? Itu adalah selain yang bagus. Atau pasalnya aku membuat ini bukan saja untuk manfaat untuk saya sendiri, tapi untuk orang sekeliling saya. Betul. Untuk aku punya macam parents kadang-kadang menunggu anak murid anaknya akan balik kan. So diorang akan duduk sini lepak. Dan kadang-kadang bercerita aku pun nyaman rasa hati. Macam mendengar diorang tu bercerita, tu macam kira santai. Betul. So dia tanya ada this one thing, ada yang ada parents satu beritahunya cikgunya why not kalau cikgu buat satu sini es bok damitnya untuk buat minuman kami boleh membeli tu cikgunya. Kalau tu simpan saja box satu untuk kami santai di sini. So macam ada macam kata orangnya good idea je, tapi insyaallah tapi jangan bukan minta bayaran orang kan. So ini untuk santai-santai saja untuk manfaat untuk semua orang. Betul sekali. Itulah kita ni suka melihat ni. Apabila sesuatu itu menarik dan indah di pandangan mata, memang yang akan dapat menarik lagi akan kemahuan orang itu untuk datang bertandang. Memang. Seperti tadi saja saya datang melihat, saya sangat teruja untuk melihat lebih lanjut. Benar kan? Benar. Indah berdusta, berdusta. Sebab sebelum ini saya pernah jom melihat kawasan-kawasan orang kampung yang ada menanam bunga hiasan. Saya dapat melihatkan mereka ada menanam orang spesifik bunga. Tapi kalau cikgu pelbagai jenis bunga. Dan juga ingin kita mengetahui berapa banyak bunga-bunga itu. Okey, kalau dilihat kalau sudah dipacah-pacah semua ni ada lebih 100 lebih jenis sudah. 100 lebih. Dari anthurium, dari keladi, dari philodendron, alocasia, memanglah lebih dari 100 lah. So sayangkan diorang ni sudah bagus sudah itu. So why not kita ni jangan disia-siakanlah peluang yang ada tu. So since orang suka, makin kita ni lagi baku-bakubarkan mau lagi menjaga lagi lebih baiklah. Lebih baik, betul. Dan cikgu juga pakaian kita ni memang bertepatan dengan cot permata hijau dengan program kita skop yang mengatakan mengenai dengan penjagaan bunga. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Chot kerana telah pun mengongsikan daripada penjagaan bunga, tips penggunaan seperti contoh saja kokopol, penggunaan sekam padi bakar, kemudian penggunaan sabut kelapa yang digunakan sebagai medium tanaman, dan juga selain itu juga pencahayaan yang mana indah semua bunga ni memerlukan cahaya matahari secara terus. Ia ada kondisi-kondisi yang tertentu dan juga Cikgu, mungkin mudah-mudahan program Skop dapat memberikan satu manfaat ataupun banyak pengetahuan kepada penonton di luar sana. Dan juga sebelum kita berpisah,
Boleh saya melihat lagi sekali ni? Boleh. Dia alu-alukan. Dia alu-alukan. Malam di sini pun ada kisah tu. Silakan enjoy di sini apa yang ada. Gunakan peluang yang ada ni lah untuk menentukan orang nanti balik ke rumah kan menambah bunga lagi. Betul sekali. Kan? Ya udah saya rasa sampai di sini saja And kita before dapat. that, jangan jarang datang kemari. Bawa your family juga datang kemari. InsyaAllah. Anda kan pernah jarang ni. Sebab saya pun sendiri meminati akan bunga-bunga anani sebenarnya. Tapi saya lebih kepada melihat. Melihat. So after this mana tahu terjangkit sudah mesti dipegang dulu supaya terjangkit. Atau boleh bawa balik karang tu untuk dijaga. Okey. Mata hijau. Ya, terima kasih Cik Dua. Dan Auda saya harap dengan program Skop bersama dengan personality kita, Cikgu Chot. Terima kasih banyak-banyak kongsiannya. Dan insyaAllah kita akan bersua bersama dengan personality kita yang lain untuk kita sama-sama dengarkanlah perkongsian daripada personality kita pada episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.